Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Baik, bertemu lagi dengan Ustaz pada hari ini, hari Khamis. Seperti mana biasa, kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan tajuk yang baharu. Anak-anak sekalian, sila buka buku teks muka surat 80. Buku teks muka surat 80 di bidang ibadah. Jom kita lihat apa yang kita ingin belajar pada petang ini. Baca bersama-sama dengan Ustaz. Unit 1. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu bersuci daripada hadath. Lagi sekali, bersuci daripada hadath. Baik, ada yang telah tahu apa itu maksud hadath, ada yang masih keliru dan ada yang tak tahu pun apa yang dimaksudkan dengan hadath. Baik, pada hari ini Ustaz akan terangkan dengan lebih terperinci mengenai maksud hadath dan cara-cara yang kita akan laksanakan bila kita berhadas. Tak kisah kita berhadas kecil ataupun berhadas besar. Jom baca bersama dengan Ustaz. 1. Perhati dan baca. Maksud hadath. Hadath ialah kekotoran ma'nawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Baik, lagi sekali kita ulang maksud hadath. Hadath ialah kekotoran ma'nawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Baik, mungkin anak-anak sekalian tidak faham apa itu maksud kekotoran ma'nawi. Baik, kekotoran ini terbahagi kepada dua. Satunya kekotoran hissi dan satu lagi adalah yang kita belajar pada hari ini, kekotoran ma'nawi. Kekotoran hissi iaitu kekotoran yang kita dapat lihat dengan panca indera kita. Contohnya kita dapat lihat dengan mata kita. Antara contohnya kekotoran hissi ni adalah najis. Tak kisah najis tu air besar ke, air kecil ke, bangkai, najis binatang, semuanya itu yang kita dapat lihat. Yang kita belajar pada hari ini iaitu kekotoran ma'nawi. Kekotoran ma'nawi iaitu kekotoran yang kita tidak dapat lihat dengan panca indera kita. Contohnya, seperti kita terkentut. Kita dalam keadaan berwuduk, selepas tu kita terkentut. Maka batallah wuduk kita tu. Batallah air semayang kita. Bila dah terbatal, dalam keadaan terbatal itulah dipanggilnya kekotoran ma'nawi. Kita tak dapat lihat pun. Hanya kita tahu, diri kita tahu bahawasanya kita sekarang ini tengah berhadas kecil. Antara contoh lain lagi, kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Asalnya kita ada wuduk, lepas tu kita pun buang air kecil ataupun kita buang air besar. Daripada berwuduk tadi, maka terbatallah wuduk kita. Itulah dipanggil sebagai kekotoran ma'nawi. Baik, kita lihat contoh-contohnya. Contoh, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Antara ibadah yang disyaratkan bersuci antaranya solat. Maksudnya bersuci ni kita kena ambil wudu ataupun kita kena mandi wajib untuk membolehkan kita, untuk mengesahkan kita menunaikan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Baik, solat semua boleh faham apa itu solat. Dari segi tawaf, mungkin ada masih lagi yang tak faham apa itu maksud tawaf. Tawaf bermaksud kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali semasa kita menunaikan
ibadah haji ataupun ibadah umrah. Di mana? Di Mekah. Baik, kita teruskan lagi. Pada hari ini, pembahagian hadas. Pembahagian hadas ini terbahagi kepada dua. Jom kita baca bersama-sama. Pembahagian hadas. Hadas besar, hadas kecil. Jadi pada hari ini kita dapat tahulah bahawasanya hadas ini terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita lihat untuk hadas besar, apakah termasuk dalam hadas besar? Cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Bila kita berada dalam keadaan hadas besar, kita diwajibkan untuk mandi wajib. Kita perlu mandi wajib. Boleh tak kalau kita mandi biasa-biasa macam kita mandi untuk solat ke, kita mandi bangun waktu pagi ke? Tak. Berbeza. Yang ini kita kena mandi wajib. Barulah kita boleh menunaikan ibadah-ibadah yang seperti Ustaz dah terangkan di atas tadi. Solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Baik, hadas yang kedua iaitu hadas kecil. Bagaimana cara menyucikannya? Cara bersuci adalah dengan berwudu. Antara hadas kecilnya, bila kita terkentut, bila kita buang air kecil, bila kita buang air besar, itu dipanggil hadas kecil. Maka cara menyucikannya untuk membolehkan kita solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, kita perlulah berwudu. Boleh ke kalau kita ada wudu, selepas tu kita pun terkentut, kita tak ambil wudu semula untuk solat dan kita terus solat? Tak boleh. Untuk sahnya ibadah solat tu kita perlulah berwudu. Baik, seterusnya kita lihat pula muka surat 81. Muka surat 81. Baik, anak-anak dah jumpa muka surat 81. Jom baca bersama-sama dengan Ustaz. Di helaian 81 ni, kita akan dapat mengetahui kenapakah kita perlu bersuci. Siapa? Perintah daripada siapa? Adakah kita saja-saja je nak bersuci? Sebab-sebab berhadas besar yang telah saya terangkan tadi dan perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Baik, jom kita lihat satu persatu. 2. Baca dan faham. Baca bersama dengan Ustaz dan kita cuba faham bersama-sama. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Lagi sekali, hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Maksudnya, sama ada kita berhadas kecil ataupun kita berhadas besar, kita wajib bersuci. Sama ada mandi wajib ataupun berwudu. Boleh tak kalau kita buat sentuh Al-Quran, tawaf, solat tanpa kita bersuci? Haram dan tak boleh pun. Baik, kita lihat. Kenapa kita perlu bersuci? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam suratul Maidah, iaitu surah yang kelima ayat ke-6. Baca bersama-sama dengan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Lagi sekali. Wa in kuntum junuban fatahharu. Suratul Maidah, surah yang kelima ayat ke-6. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah.
Maksudnya bila kita berada dalam keadaan berhadas, kita perlulah bersuci. Kita wajiblah bersuci. Jom kita lihat. Sebab berhadas besar. Baik, di sini kita akan belajar tentang sebab apa kita berhadas besar. Jom kita lihat yang pertama. Keluar mani. Mesti anak-anak tak faham kan apa maksud keluar mani? Kita lihat di bawah ini. Penerangan tentang keluar mani. Keluar mani. Air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Baik, untuk keluar mani ini berlaku untuk lelaki sahaja. Saya ulang lagi sekali, keluar mani hanyalah untuk lelaki sahaja. Bila berlakunya keluar mani, setelah seseorang lelaki itu mencapai tahap syahwat. Baik, tengok yang kedua. Nifas. Nifas. Apa maksud nifas? Jom kita lihat maksud nifas di bawah ini. Nifas, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Baik, secara automatiknya kita faham bahawasanya darah yang keluar selepas melahirkan anak ini yang terlibat hanyalah ibu sahaja. Selepas seseorang perempuan tu melahirkan anak, masih ada lagi darah yang keluar, itulah dipanggilnya sebagai nifas. Darah yang keluar selepas melahirkan anak. Baik, jom kita lihat. Yang ketiga, bersetubuh. Bersetubuh. Apa maksud bersetubuh? Jom kita lihat. Apa maksud bersetubuh? Bersetubuh melakukan perhubungan jenis suami isteri. Iaitu perhubungan di antara suami dan isteri. Perhubungan di antara ayah dan ibu. Selepas melakukan persetubuhan untuk menunaikan solat, suami dan isteri ini ataupun ayah dan ibu ini perlulah bersuci, iaitu mandi wajib. Baik, seterusnya kita lihat pula yang keempat, haid. Haid. Apa maksud haid? Jom kita lihat. Haid, darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sudah baligh. Secara automatiknya kita faham bahawasanya darah yang keluar daripada rahim wanita. Rahim wanita maksudnya untuk haid ini hanya melibatkan wanita yang sihat sudah baligh. Untuk menunaikan, sebab itulah kalau kita lihat mak ataupun kakak kita yang tidak solat bila datang haid tu disebabkan dilarang untuk mereka solat. Seterusnya, mati. Mati. Bila melibatkan kematian, biasa kan kalau awak tengok orang mandi jenazah, ya. Bila kematian dia, jenazah tu perlu dimandi wajib. Jenazah tu perlu mandi wajib sebelum dikafankan. Baik, last sekali, iaitu wiladah. Wiladah. Apa yang dimaksudkan dengan wiladah? Wiladah, melahirkan anak. Bila ibu awak ataupun perempuan melahirkan anak, sesudahnya keluar anak tu, masih lagi berdarah apa semua yang kita belajar tadi, campur dengan nifas, maka mereka tidak boleh lagi menunaikan solat, tak boleh lagi baca Al-Quran. Selepas dah kering, dah habis apa semua, barulah mereka boleh menunaikan solat. Sebelum tu mereka perlulah mandi wajib. Baik, seterusnya kita lihat sebelah kiri, perkara
yang dilarang semasa hadas besar. Lagi sekali, perkara yang dilarang semasa hadas besar. Maksudnya perkara ini bila seseorang itu berhadas besar, sama ada keluar mani, bersetubuh, haid, mati, wiladah ataupun nifas, mereka tidak boleh melakukan beberapa perkara ini. Jom kita lihat apa yang tak boleh nak dilakukan oleh mereka. Pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maksudnya dalam keadaan berhadas besar, seseorang itu tidak boleh pun membaca mana-mana potongan ayat Al-Quran. Melainkan mereka itu telah melazimi bacaan Al-Quran. Contohnya seperti bila kita dengar orang mati kan, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun ayat Al-Quran. Sebab ayat Quran kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya masa tu kita dalam keadaan berhadas besar, jadi dibolehkan. Sebab apa? Sebab kita dah terbiasa sebut ayat tu. Bila kita, yang tidak bolehnya bila kita berhadas besar, kita tengok mana-mana ayat Al-Quran, kita terus nak baca. Haram, tak boleh. Yang kedua, menunaikan solat. Menunaikan solat pun tak boleh. Yang tadi saya dah terangkan. Kan kalau kita lihat mak ataupun kakak kita tak boleh solat seminggu contoh. Sebab apa? Sebab mereka datang haid. Mereka tengah berhadas besar. Yang ketiga, memegang Al-Quran pun tak boleh. Mereka nak pegang, saja-saja nak pegang. Sebab Al-Quran ini bukanlah seperti buku-buku biasa. Al-Quran ini adalah kitab yang suci. Dan last sekali iaitu tawaf. Apa maksud tawaf tadi? Ustaz dah terangkan. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Bila ibadah ini dibuat? Dibuat semasa seseorang itu menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Di mana? Di Mekah. Baik, seterusnya kita lihat pula muka surat 82. Muka surat 82. Di muka surat 82 ini kita akan belajar kaedah ataupun cara-cara bersuci daripada hadas besar. Sebelum itu, cuba kita lihat di kotak yang bawah sekali. Di kotak ini diterangkan warna tulisan yang akan kita pelajari. Baik, ditunjukkan di sini iaitu tulisan kuning untuk amalan wajib. Macam-macam mana pun kita kena buat. Dan tulisan putih menunjukkan amalan sunat sahaja. Maksudnya tak buat tak apa, kalau buat dapat pahala. Jom kita lihat satu persatu. 3. Baca dan faham. Kita baca bersama-sama dengan ustaz dan kita cuba fahami sedalam mungkin. Kaedah ataupun cara-cara ataupun teknik bersuci daripada hadas besar. Lagi sekali, kaedah bersuci daripada hadas besar. Bila kita telah habis daripada hadas besar, macam mana kita nak bersuci? Baik, di sini ditunjukkan cara-cara untuk bersuci daripada hadas besar. Jom kita lihat. Yang pertama, tulisan warna kuning. Maksudnya amalan wajib. Macam-macam mana pun kita kena buat. Tengok yang pertama. 1. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Lagi sekali. Menghilangkan najis terlebih dahulu.
Maksudnya sebelum kita nak mandi wajib, kita kena hilangkan najis terlebih dahulu. Cuci dulu semua najis yang ada di tubuh kita. Tengok yang kedua. Tulisan berwarna putih. Membaca basmalah. Apa maksud basmalah? Iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sunat. Sambil berniat mengangkat hadath besar. Di sini wajib berniat mengangkat hadath besar. Kita wajib untuk berniat sebelum mengangkat hadath besar, sebelum mandi wajib. Bagaimanakah niat untuk hadath besar? Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Jom lagi sekali baca bersama dengan Ustaz. Semua ikut. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadath besar kerana Allah Ta'ala. Baik, lagi sekali kita ulang. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadath besar kerana Allah Ta'ala. Kalau kita nak mandi wajib, kita wajib untuk berniat. Boleh tak kita mandi wajib tapi tak berniat? Maka tak sahlah mandi wajib kita. Baik, tengok yang ketiga. Tulisan warna putih, sunat sahaja. Membasuh tangan 3 kali. Seperti mana awak basuh tangan untuk mulakan berwuduk. Ini hanyalah sunat sahaja. Tak apa, kalau awak tinggalkan, sekiranya awak buat, awak akan dapat pahala. Baik, seterusnya tengok nombor 4, tulisan kuning. Maksudnya benda ini adalah wajib. 4. Membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Lagi sekali, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Cuba kita lihat nombor 1 dan nombor 4 menerangkan perkara yang sama, iaitu menghilangkan najis terlebih dahulu yang berada di tubuh. Yang paling penting, kita perlulah membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Kita perlu cuci dengan sebaik mungkin sebelum kita memulakan mandi wajib. Seterusnya kita lihat nombor 5, tulisan warna putih. 5. Mengambil wuduk. Disunatkan kita untuk mengambil wuduk sebelum memulakan mandi wajib. Tak apa ke Ustaz kalau kita tak ambil wuduk? Tak apa, tak ada masalah. Kalau kita ambil wuduk dulu, maksudnya kita akan dapat pahala. Dan meninggalkannya tidak berdosa pun, hanyalah amalan sunat. Seterusnya, kita tengok nombor 6. 6. Ini adalah wajib sebab tulisan warna kuning. Membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Lagi sekali, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Sebab apa? Sebab kepala dulu kita perlu memulakan basuhnya. Mandi wajib kita ni bermula di kepala. Kita selak rambut tu, kita sulap dia. Kan ada yang berambut lebat, ada yang berambut panjang. Semuanya kena. Bila kita mandi, perlulah meratakan air di keseluruhan tubuh. Bukannya mandi wajib hanya mandi tak kena pun kulit kepala. Perlu kena kulit kepala. Baik, seterusnya kita lihat pula nombor 7. Yang wajib. 7. Menjirus air ke seluruh badan. Lagi sekali, menjirus air ke seluruh badan.
Boleh ke kalau kita jirus separuh-separuh je, kita mandi wajib, tapi kita basuh di bahagian kepala, kita basuh di bahagian kaki, basuh di bahagian perut, bahagian lain kita tak basuh. Tak boleh, tak sah mandi wajib tu. Maksudnya kita perlulah menjirus air ke seluruh anggota tubuh badan kita. Lagi sekali kita baca, menjirus air ke seluruh badan, bermula di sebelah kanan. Baik, kita basuh. Bermulanya selepas daripada kepala tadi. Sudah basuh kepala apa semua, telinga, kita basuh di bahagian badan. Kita bermula daripada sebelah kanan. Selepas itu, basuh pula sebelah kiri, menggosoknya. Baik, seterusnya tengok nombor 8. 8. Menggosok bahagian sulit dan lipatan. Lagi sekali, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Baik, menggosok bahagian sulit dan lipatan ni contohnya di bawah ketiak, di celah kangkang, dan bahagian lutut awak tu kat bahagian belakang, kat celah-celah jari tangan, celah jari kaki, semuanya perlulah digosok supaya air rata di seluruh tubuh. Dan last sekali, 9. Membasuh kaki. Seperti mana yang telah saya terangkan. Membasuh kaki. Kan, sebab itulah bila berwuduk sekalipun, kita perlulah menggosok di celah-celah jari kaki tu. Kebiasaannya, kebanyakannya tak basuh pun di bahagian celah-celah jari kaki tu. Hanya basuh di bahagian atas sahaja. Sedangkan itu menyebabkan wuduknya tak sah. Ini kan pula mandi wajib. Sekiranya dia tidak buat macam tu, maka tak sahlah mandi wajib. Baik, seterusnya kita lihat pula muka surat 83. Di muka surat 83 ini diceritakan tentang larangan semasa berhadas besar dan kepentingan mandi wajib. Baik, jom kita lihat bersama-sama. 4. Baca dan fikir. Baca bersama dengan ustaz dan kita cuba fikir bersama-sama. Kita cuba bincang. Larangan semasa berhadas besar. Lagi sekali, larangan semasa berhadas besar. Terdapat beberapa larangan semasa sedang berhadas besar. Sekiranya seseorang itu sedang berhadas besar, 4 perkara yang tidak boleh dilakukannya. Seperti mana yang telah kita bincangkan tadi. Tengok satu persatu. 1. Menunaikan solat. Yang telah kita bincangkan tadi. 2. Mengerjakan tawaf. 3. Membaca dan menyentuh Al-Quran. Dan yang 4, berada di dalam masjid. Lagi sekali kita ulang. Pertama, menunaikan solat. Dilarang untuk menunaikan solat. Menunaikan solat. Kita tidak boleh pun menunaikan solat. Tak kisahlah solat tu solat fardu ataupun solat sunat. Tengok yang kedua. Mengerjakan tawaf. Sama ada tawaf tu tawaf sunat ataupun tawaf wajib. Yang saya dah terangkan tadi, apa maksud tawaf? Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Bila kita buat tawaf ni, semasa menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Di mana? Di Mekah. Yang ketiga, membaca dan menyentuh Al-Quran. Dua-dua tak boleh. Baca Quran tak boleh. Nak sentuh Al-Quran pun tak boleh. Maksudnya, dengan kata lain, kita pegang ataupun bawa Al-Quran pun tak boleh. Dan yang last sekali iaitu 4, berada di dalam masjid.
Orang yang berhadas besar tidak dibenarkan, dilarang untuk berada di masjid. Sebab apa? Masjid itu tempat suci. Kita dalam keadaan tidak suci, iaitu berhadas. Maka kita tidak boleh dan dilarang untuk masuk ke masjid. Walaupun dalam keadaan apa jua sekalipun. Seterusnya, kita lihat. Kepentingan mandi wajib. Lagi sekali, kepentingan mandi wajib. Sebab apa yang kita perlu sangat mandi wajib? Mesti ada kelebihan. Kepentingan itu bermaksudnya kelebihan. Mesti ada kelebihan. Yang kenapa Allah suruh kita sangat berhadas. Kenapa Allah suruh kita bersuci? Mesti ada sebabnya. Jom kita lihat bersama-sama. Satu, dari segi jasmani. Mula-mula sekali kita lihat dari segi jasmani. Maksudnya jasmani iaitu dari segi fizikal. Dari yang kita dapat lihat ni, jasmani. Dari segi tubuh badan kita. Kenapa kita perlu bersuci? Satu, badan menjadi bersih dan segar. Bila kita mandi wajib, tubuh badan kita akan menjadi bersih. Betul tak? Ya. Akan menjadi bersih secara automatiknya bila kita mandi wajib. Kita dah hilangkan segala kekotoran di tubuh badan kita. Kita sudah basuh daripada kepala. Kita sudah gosok semua lipatan. Kita akan menjadi bersih. Bila kita menjadi bersih, tubuh badan kita secara automatiknya akan menjadi segar. Apa maksud segar? Kita lebih rasa macam, lebih rasa nyaman sebenarnya. Lebih rasa bersemangat bila segar ni. Kita tak rasa lesu, kan? Biasa kalau kita tak mandi 2-3 hari, tubuh badan kita pun jadi macam penat, apa semua. Baik, seterusnya. Tengok. 2. Sihat tubuh badan. Antara kepentingannya untuk sihat tubuh badan. Maksudnya bila dah ada najis di tubuh kita, tubuh badan kita tidak akan jadi sihat. Mungkin boleh mengundang penyakit-penyakit lain. Seterusnya, 3. Membersihkan diri daripada bau dan kuman. Lagi sekali, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Bila kita tak mandi, tubuh badan kita ni berbau tak? Mesti bau busuk. Kan? Kawan-kawan, adik-beradik, mak ayah kita pun tak nak duduk dekat dengan kita kan? Sebab dah berbau. Saya sendiri pun tak nak. Kalau bila dekat dengan orang berbau apa semua kan? Kita pun tak nak berkawan dengan dia. Tak nak dekat pun dengan dia. Bila kita mandi, bila dah bersih, bila dah wangi, ada tak orang nak datang dekat dengan kita? Ya, mesti ada. Tengok, sebab itulah membersihkan diri daripada bau dan kuman. Bila kita mandi, secara automatiknya penyakit, kuman apa semua susah kita nak dapat, kan? Sebab bila kita mandi, kita akan mandi dengan sabun, kan? Sabun tu sendiri boleh bunuh kuman yang ada di tubuh kita. Baik, tengok nombor 4. Last sekali untuk jasmani, untuk tubuh badan, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lagi sekali, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya yang macam saya bagi tahu tadi, bila kita dah berada dalam keadaan wangi, berada dalam keadaan kita telah mandi, maksudnya orang lain pun senang nak berinteraksi dengan kita. Ni kalau orang nak bercakap dengan kita pun orang duduk jauh, 3 meter ke 4 meter ke kan. Yang tu laung, yang ni, yang terjerit-jerit apa semua sebab tak nak dekat. Sebab kita dah berbau, tak ada orang pun nak bercakap dekat dengan kita. Baik, yang kedua kita lihat dari segi rohani. Dari segi rohani, iaitu maksudnya dalaman kita. Dari segi jiwa kita. Dari segi mental kita. Ni kan dari segi semangat kita. Bila kita telah bersuci. Tengok nombor 1. 1. Membolehkan
untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Lagi sekali. 1. Membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Bila dalam keadaan macam ni, bolehkan kita untuk solat. Sebab itulah Allah kata, solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran. Bila kita dapat solat, kan, kita dapat baca Quran, maksudnya diri kita ni seolah-olah diberi satu semangat yang baru. Sebab itulah ayat-ayat Al-Quran tu punya kelebihannya masing-masing. Sebab itulah kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Seterusnya, 2. Amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah ni semata-mata untuk Allah terima sahaja. Kalaulah Allah tak terima apa yang kita tengah buat, yang kita solat, yang kita baca Quran, kita puasa, sia-sia sahaja. Allah tak terima pun. Sebab apa? Bila kita solat tapi kita tak bersuci. Habislah kita. Kita hanya buat benda tu sia-sia sahaja. Kita baca Quran, kita pegang Quran, tapi kita tak bersuci pun, kita tak mandi wajib pun, maka sia-sialah amalan kita. Last sekali. 3. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Lagi sekali, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan kita taat dengan perintah Allah. Apa yang Allah suruh, kita buat, dan apa yang Allah larang tu kita tinggalkan. Maksudnya bila Allah suruh kita, bila berada dalam keadaan hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, Allah suruh kita bersuci. Sama ada berwuduk ataupun mandi wajib, kita perlulah berwuduk dan kita wajib untuk mandi wajib supaya ibadah kita sempurna dan kita bukanlah buat hanya sia-sia sahaja. Itu saja untuk petang ini.